Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan hujan yang begitu lebat, Allah pilih kita datang ke rumah Allah. Allah pilih kita pula duduk di dalam majlis ilmu. Allah pilih kita pula bertemu di antara yang jauh dan yang dekat. Mudah-mudahan pertemuan ini akan satu penyaksian di negeri akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu masuk ke dalam Islam kafah, iaitu masuk ke dalam Islam keseluruhannya. So, siapa nak selamat dekat dunia kena ikut Islam. Siapa nak selamat dalam kubur kena ikut Islam. Siapa nak selamat ke negeri akhirat kena ikut Islam. Siapa ikut kafir tak selamat. Siapa ikut Yahudi tak selamat. Siapa ikut Nasara tak selamat. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Tuhanku Allah. Aku redha raditu billahi rabban wa bil islami dinah. Aku redha Islam itu agamaku. Wa bil qur'ani imama. Aku redha Al-Quran itu adalah imamku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha ya Muhammad itu adalah nabiku. Baiklah tuan-tuan, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ini, tajuk bab tentang semayang sempurna. Kebanyakan manusia mereka semayang, dia tak belajar. Semayang ikut-ikut orang. Ya, tengok Nabi pun, Nabi Muhammad orang yang nombor satu, number one masuk dalam syurga. Dia semayang pun belajar. Sahabat-sahabat Nabi, mereka semayang pun belajar. Kita semayang tak belajar. Main bantai je semayang. Faham ya? Orang semayang hati kursi, dia semayang hati kursi. Orang semayang pakai seluar, kita semayang pakai seluar. Ya? Kena belajar buat tentang solat. Dan hadis Nabi cakap apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Sebab dalam kubur nanti malaikat tanya mula-mula pasal semayang. Dalam hadis lain menyebutkan lagi, sesiapa yang dia tidak semayang, sesiapa yang semayang caca merba, sesiapa yang semayang iman taklid, nanti dalam kubur Allah tukar jadi babi. Faham? Jadi babi ni bukan jadi coklat, bukan jadi ikan, jadi babi. Babi ni najis, iaitu sedang haram mutlak ni babi ni. Faham? Di antara binatang yang ulama tak benar akan masuk dalam masjid dan surau, iaitu babi, anjing dan ular. Jika tiga binatang ni masuk dalam masjid, akan terjadilah, akan berlakulah sesuatu perkara yang tidak diundang akan berlaku di dalam qaryah itu. Tuan-tuan, baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah, nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Faham ya? Nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Bapa aku almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia ulama yang tegah. Dengan anak kalau tak semayang, bukan tak semayang. Kalau tak semayang jemaah, dia tak bagi makan. Kalau tak semayang, dia hala. Dia tak bagi, tak mau duduk dengan dia. Dia marah betul kalau orang tak semayang. Umur aku 48 tahun. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq, kalau Kubu Baru. Dulu bapa aku, dia pengasas dia. Ada anak yatim, ada anak luar nikah daripada baby sampai umur 12 tahun dah hafal Quran. Ada mu'allaf, ada orang gila, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Umur 72, ya. Ada 7-8 orang ibu tunggal tempat aku. Anak murid lelaki dekat 200 orang. Kalau perempuan dalam 70 orang, tuan-tuan, ya. Baiklah, aku belajar tak jauh mana macam abang aku. Abang aku belajar di Mekah, 7 tahun. Aku belajar di Perak dan di Selangor je, dan di Pahang. Di Perak ni dekat pada Rengeh, di Ma'had Yahya Uyah. Ya, Ma'had Yahya Uyah pada Rengeh tu. Dan di Selangor, di Ma'had Darul Ansar, almarhum Ustaz Zakaria Ansari. Dan belajar dengan bapa aku. Paling lama dengan bapa aku lah. Ya. Baiklah, kita mulakan tentang bab solat pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara semayang ni, ya, kata ulama, sesiapa yang dia semayang, itu sod, lam alif, ta, solat. Sod, dia sidik. Lam alif, latifun, kelembutan. Ta adalah takwa. Sesiapa dia semayang, semayang cukup 5 waktu. Kadang semayang sunat pun cukup. Tapi hubungan keluarga masih bermusuh. Adik-beradik masih bergaduh. Ya, suami isteri masih bergaduh. Duduk surau masjid, AJK pun masih masam muka. Dan maksudnya hubungan dengan manusia itu tak bagus. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dan kata ulama-ulama mutabar, semayang dia sah, tapi Allah tak terima semayang dia. Lepas itu dalam Al-Quran menyebutkan fawailul lil musallin, cilaka bagi orang yang semayang.
Orang semayang pun cilaka, tuan-tuan. Cilaka tak apa, rugi. Sebab itu dalam neraka, orang semayang pun ada dihumban ke dalam api neraka Allah. Kalau orang tak semayang, dia dihumban dalam neraka sakar. Tuan-tuan, neraka ni, nak cerita neraka ni tuan-tuan, kalau cerita boleh menangis. Faham ya? Neraka ni. Neraka ni, semasa Rasulullah, dia tengah buat tazkirah macam ni. Tuan-tuan, buat tazkirah. Sahabat dia dengar Rasulullah tazkirah bukan macam tuan-tuan, duduk jauh-jauh. Faham ya? Duduk jauh-jauh, mengaji jauh-jauh, busuk punya orang. Faham ya? Mengaji duduk dekat-dekat. Faham ya? Jangan duduk jauh-jauh. Siapa belajar duduk dekat-dekat ni, pahala sebesar gunung Uhud. Siapa duduk jauh-jauh, pahala sebesar tolong cicak padan muka. Faham ya? Mengaji duduk jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Farji'na na'mal salihah inna mukinun. Pada ketika mereka tengah sakaratul maut, roh mereka nak keluar daripada kerongkong mereka, pada ketika itu Allah memberikan 7 minit kepada mereka. Mereka akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka kecil hingga mereka nak mati. Allah tunjukkan kelebihan menuntut ilmu, kelebihan berpuasa, kelebihan bagi orang makan, kelebihan sembahyang, kelebihan hubungan suami isteri yang iaitu wanita, hubungan yang baik. Allah tunjuk pada ketika itu. Sebab itu orang nak mati, mata terbeliak tengok atas, tuan-tuan. Lepas itu dalam kubur, 1,000 yang dah dikebumikan dalam kubur. 1,000 yang menghadap kiblat, 1,000 seorang. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Tuan-tuan, hadis sahih. Ini bukan cerita dongeng. Bukan dalam kitab Tajul Urus. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Bila imam, ustaz, ulama dah balik 7 langkah bunyi, suk, 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 maka dia dipalingkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun sampai, dia kata apa? Ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah semasa di dunia? Tuan-tuan. Lepas itu, sesiapa yang di dalam kubur dia selesai, mudah urusannya, nanti di negeri akhirat dia orang yang beruntung. Tuan-tuan, sebab itu kita bangun daripada kubur, kita semua ternganga-nganga, terpinga-pinga. Kita tanya dengan malaikat, wahai malaikat, hari ini hari apa? Malaikat pun bagi tahu, hari ini hari pembalasan. Hari ini hari perhitungan. Hari ini hari perpisahan. Jika isteri engkau isteri yang solehah, engkau orang yang soleh, engkau suami isteri akan dimasuk ke dalam syurga Allah. Jika di antara isteri engkau bukan isteri yang solehah, engkau orang yang baik, maka engkau akan berpisah dengan isteri engkau. Tuan-tuan, ni bak dalam kubur. Kubur ni bukan barang mainan. Kubur ni kita akan tinggal dalam tu ratusan ribu tahun. Kenapa ulama kata ratusan ribu tahun? Sebab satu hari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia. Sebab itu kita pergi ke kubur, kita tak dengar orang kena azab. Dalam hadis sebut, suara malaikat Munkar Nakir ni daripada timbulnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah suara malaikat Munkar Nakir. Dia punya mata kebiru-biruan, kemerah-merahan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Cemeti itu jika dia pukul Bukit Uhud, runtuh Bukit Uhud. Di antara dalam syurga Allah yang ada benda-benda dunia di dalam syurga Allah, iaitu kata Rasulullah, Uhud fil jannah. Iaitu Bukit Uhud ada dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ya. Baiklah, tentang bab solat ni, ya. Solat lama alif ta, solat. Solat ni adalah sidik, orang benar. Tuan-tuan tengok sendiri, ya. Rasulullah orang yang benar. Ya, Rasulullah dia tak pernah cakap bohong. Dia sidik. Rasulullah kata apa? Akhir zaman, bila dunia dekat dengan kiamat, akan timbul manusia-manusia, mereka tak belajar pun. Mereka tak mengaji pun. Mereka tak ada guru pun. Tetapi mereka boleh cakap tentang Al-Quran. Mereka boleh cakap tentang hadis. Mereka boleh maki ulama. Mereka boleh hina ulama. Itulah tanda-tanda kiamat. Makin lama, makin dah hampir kiamat. Tuan-tuan, dah benar, dah berlaku lah. Tuan tengok lah, tok guru, ayah, cik, orang maki macam-macam. Ya? Tapi dia ulama yang hebat, dia steady ya. Orang maki dia, gambar tak elok, dia steady. Kalau kita, tuan-tuan, orang buat kepala beruk, macam mana? Marah, satu ipoh kita cari orang tu. Ya? Sebab apa? Kita bukan ulama. Faham? Ya? Sebab itu, kalau belajar, tu aku cakap tadi tu, belajar jangan duduk jauh-jauh. Duduk dekat-dekat, agar ulama nampak kita. Sebab kat negeri akhirat, ulama ni, dia akan memberi syafaat kepada anak murid dia. Tuan-tuan. Dia akan memberi syafaat. Nanti kan negeri akhirat kita panggil. Dalam hadis sebut, dalam syurga,
Dalam kubur, ulama ni, dia tak panggil nama. Tuan-tuan. Dia tengok gelarannya semasa kat dunia, dia panggil apa? Kalau dia tak panggil Tok Guru lah. Kalau Habib lah. Kalau Baba lah. Kalau Ustaz lah. Kalau orang tu, dia itu ulama akhirat. Tuan-tuan. Tiba tentang ulama ni hebat. Faham? Tengok kita kenal rumah Allah sebab ulama. Dunia ni sebab tak kiamat lagi sebab ulama. Tuan-tuan tengok sendiri. Ulama kalau buat air, semuanya mustajab. Semuanya boleh kita pakai. Maksudnya untuk terang hati, untuk penyakit. Semua dia buat, semuanya jadi. Sebab apa? Mulut dia suka zikir. Mulut kita suka rokok. Ha-ha, oho. Ha-ha, oho. Ha-ha, pah. Habis rokok dia, minta rokok orang. Faham? Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam lebih kurang, macam kat sini. Faham? Tuan-tuan. Lagi satu pasal rokok, jangan bergaduh pasal rokok. Faham? Kadang bergaduh pasal rokok. Hak ni isap rokok, darah haram. Ini isap rokok, tak boleh jadi imam. Siapa cakap darah haram? Siapa kata tak boleh jadi imam? Orang kaki peminum arak pun boleh jadi imam. Orang kaki main nembok ekor pun boleh jadi imam. Tapi hukumnya makruh. Faham? Tu kaedah bila mengaji. Bila mengaji, kita faham. Dalam kitab dia panggil furuk. Fa-ra-wa amzah. Furuk. Tuan-tuan, furuk ni cabang. Tu akhir zaman. Orang ni bergaduh, orang ni tak suka, orang ni macam-macam. Tengok Imam Syafi'i, dia pendapat tak sama dengan Imam Malik. Dia tak bergaduh pun. Faham? Tengok Imam Hanafi, Hanbali, dia pendapat lain-lain. Tapi tak bergaduh pun. Faham? Kita sebab apa bergaduh? Ni, hati kita ni kosong. Hati kita ni tak ada pengisian. Hati kita ni ghaflah, lalai dunia. Tak ingat Allah. Sebab itu semayang ni tuan-tuan, sebelum semayang, disunat kita azan. Kenapa ulama suruh azan? Kenapa Nabi suruh azan? Sebab bila kita azan, maka syaitan lari. Syaitan lari. Bila habis azan, dia datang balik. Faham? Datang balik. Dalam hadis pun ni, hadis Imam Bukhari, datang balik. Bila kita iqamah, dia lari. Bila kita nak semayang, dia datang balik. Itulah kerja syaitan laknatullah. Tuan-tuan, dia kacau kita dalam semayang. Kacau. Itu yang lupa rakaat. Semayang subuh, sujud syahwi. Semayang zuhur, sujud syahwi. Semayang asar, sujud syahwi. Itulah kerja syaitan tu. Dia bisik kita. Habis kita lupa rakaat. Dia dalam semayang, kita fikir dunia. Dalam semayang, dia fikir bini. Dalam semayang, dia fikir kereta. Dalam semayang, dia fikir duit. Itu jahatnya syaitan. Kadang orang tanya, Ustaz, betul ke pada bulan Ramadan syaitan kena ikat? Betul. Tapi dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, jin dan syaitan ni pada bulan Ramadan yang diikat adalah yang ganas-ganas. Yang pendapat yang kedua mengatakan semua kena ikat. Dua-dua pendapat boleh pakai, tuan-tuan. Ni bab tentang kalam. Lepas itu tentang sama juga. Ni bab tentang kalam hadis. Bab satu lagi, orang tanya bab tentang arwah balik tak pada malam Jumaat. Balik tak pada pada bulan Ramadan. Dalam hadis ada mengatakan balik, tapi hadis ni lemah. Hadis ni walaupun dia lemah, dia boleh pakai. Yang tak boleh pakai ni kalau hadis palsu. Dia walaupun lemah, dia bukan hadis yang mungkar. Iaitu kita harus percaya. Nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Nak tahu senang, tunggu kita mati. Lagi senang. Baru tahu, oh balik rupanya. Macam tu dah. Faham tuan-tuan. Baiklah, tentang semayang. Dia kalau nak belajar semayang ni tuan-tuan. Dulu aku pernah buat kelas buat solat ni 4 jam tak habis. Semayang ni. Faham Sebab itu, ni bulan Ramadan dekat lah ni. Bulan Ramadan dah dekat. Tuan-tuan wajib mencari guru belajar buat puasa. Puasa ni dah tentulah wajib. Belajar pun wajib. Sama semayang sunat tarawih. Semayang sunat tarawih dia lain. Dia sunat. Tuan-tuan nak buat 8 boleh. Buat 20 boleh. Tak nak buat pun tak masalah. Tak ada apa. Jangan bergaduh. Aku nak buat 8. Buat 20. Oh 8, 20. Bagi sebiji baru. Banyak tu sengih. Suka dia nak buat 8, buat 8 lah. Nanti semayang sunat tarawih. Nak berdiri boleh. Nak duduk boleh. Nak baring boleh. Buat Aku suka Imam beritahu, minggu ni kita semayang semua berdiri. Besok Imam balik habis tarawih, Imam beritahu, nanti besok kita semayang duduk ya. Semayang duduk. Semua duduk. Minggu depan baring semua. Baring. Nama pun semayang sunat, tuan-tuan. Kalau kita berdiri, pahala penuh. Kalau duduk, pahala separuh. Kalau baring,
kurang lagi pahala. Faham ya tuan-tuan? Tapi semayang yang wajib kena tahu berdiri itu rukun. Dia tak boleh sengit-sengit, dia tak boleh bengkok-bengkok badan, kecuali dia sakit tulang belakang. Nak semayang atas kursi, dia kena tahu sebab apa semayang atas kursi. Sebab apa? Dahi ni dia wajib, dia rukun, dia sombah di bumi. Ni kaedah solat. Faham ya? Orang boleh semayang atas kursi ni, dia punya lutut memang ada besi, memang dia tak boleh bengkok. Dia kalau berak memang jenis jamban yang duduk tu bukan jamban cengkong. Ya? Ni pelik, semayang atas kursi, tapi berak tu jamban cengkong. Tuan-tuan. Ya? Ni nama mazhab al-kursiyun. Faham ya? Mazhab al-kursiyun, tuan-tuan. Ya? Baiklah, tentang semayang, tuan-tuan. Ya? Pertama semayang ni, niat ni innamal a'malu biniat. Dia ada qasad, dia ada ta'rad, dia ada ta'yin. Sebab itu bila orang tak dapat tentang qasad, ta'rad, ta'yin, itu yang dia semayang tu, ya, semayang tu dia susah nak dapat Allahu Akbar. Baru 12 minit. Tuan-tuan. Aku ceramah lama tuan-tuan. Ceramah dah 9 tahun. Dia kalau baru lagi ceramah, orang diam je. Tuan tengok kalau belajar. Kenapa kadang-kadang orang cari dinding? Ya? Sebab sebenarnya tuan-tuan, ini semua tanda-tanda kematian. Ya? Dalam hadis sebut, kalau siapa sakit-sakit tulang sendi, itu tanda malaikat dah jumpa dia. Jangan marah kat aku. Dalam hadis pun itu. Ya? Tengok aku dah marah pula nanti. Ya? Tuan-tuan tengok, aku ceramah lama dah, 9 tahun dah. Dia mula-mula memang orang senyap je. Nanti mula naik setengah jam, naik 40 minit, mula orang batuk. Nanti kalau dah 1 jam, ramai orang batuk. Tuan tengok, aku ceramah lama, kadang aku ceramah, aku jangan tengok jam. Jangan tengok jam. Tuan tengok, kalau aku bohong, tuan tengok kan? Mula-mula steady. Nanti tengok sebab ini syurga. Tuan-tuan, Nabi cakap apa? Kalau kamu lalu, kalau kamu pergi, kamu nampak orang tengah berzikir, orang tengah belajar. Nabi kata, kau berhenti tu. Kau duduk situ. Itulah taman-taman syurga. Dalam ni malaikat banyak kan? Banyak malaikat. Dia buat apa? Dia bentang sayap, dia bertasbih, dia beristighfar, dia baca. Untuk siapa? Untuk kita. Itu yang kita balikkan di akhirat. Ya Allah, pahala apa? Banyak ni. Banyak pahala ni ya Allah. Itulah pahala engkau belajar, kau menuntut ilmu, sambil-sambil kau belajar, engkau tidur. Tuan-tuan, tak rugi, faham ya? Duduk dengar pun dapat pahala, duduk tidur pun dapat pahala. Sebab rumah Allah ni, di antara rumah, bila kita masuk je, dapat pahala surau dan masjid. Nampak? Kita duduk dapat pahala dah. Dan disunat semayang 2 rakaat pula tu. Nampak? Ini kelebihan rumah Allah. Tapi ingat, rumah Allah ada 2. Satu, masjid surau yang dibina atas dasar takwa. Kedua, dia dibina atas, iaitu masjid zirar. Dia dibina atas dasar bermegah-megah. Kipasnya banyak, lampunya banyak, duitnya banyak dalam bank, masjidnya cantik, suraunya cantik, tapi orang tak ada. Tuan-tuan, ya. Apa hukum mencantikkan masjid, mencantikkan surau? Kada orang tanya. Asal hukum, dia harus. Ya, ada lampu kelip, klop, klip, klop, klip, klop, harus. Tetapi apabila membazir, maka haram. Ini hukum dia. Faham ya? Tuan-tuan. Baiklah, tentang bab solat. Seronok ngajar sini, makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Kita berhenti pukul 12 boleh? Mulut cakap boleh Nanti 1 jam kan mula tuan-tuan Aku ngajar tuan-tuan, aku tak takut orang. Sebab aku dulu masa belajar dulu, kami panggil mukhadarah. Mukhadarah ni majlis berpidato. Ya, setiap Khamis malam Jumaat, bukan Khamis Jumaat, setiap Rabu malam Khamis. Malam Khamis kami berpidato ceramah. Dan ustaz aku, dia pesan, engkau bila malam ni nak berpidato, siang ni kau masuk dalam hutan, engkau ceramah depan pokok kita. Ceramah depan pokok kita. Bodoh! Tak semayang, bodoh! Cakap depan pokok kita, agar kau berani. Pasal aku kalau ceramah, aku anggap yang dengar pokok kita. Faham? Tuan-tuan, memang aku dulu ditrain. Guru aku dulu garang. Kalau nak apa nahu sorak tu, tuan-tuan, tok guru aku batang ubi depan ni. Tak dapat Tapi lepas dia pukul memang kabin bantai dia baca bismillah.
Ya, dah malam-malam nanti kita tidur, dia ambil minyak, dia sapu minyak. Dia kata apa? Sambil dia sapu, kata apa? Nanti tangan kau ni tak dibakar oleh api neraka Allah. Sebab kau menuntut ilmu kerana Allah. Kau sanggup dipukul untuk mendapat ilmu Allah. Faham? Tapi kalau pergi ke ustaz, pukul ya. Pukul ya. Itu bodoh. Faham? Tu kena tahu tu. Iaitu dia kena pukul tu memang lillahi ta'ala. Tu kena faham. Baiklah tentang solat, tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat. Aku sebelum haus ni tuan-tuan. Tapi kalau bulan Rejab, bulan Syakban, tuan-tuan kalau panggil tok guru, jangan bagi air ni. Ya? So apa? Pada Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan tengok. Malaikat Jibril hidangkan dua air. Satu air arak, satu air susu. Bila pada bulan Rejab, pada bulan Syakban, ya, bukan bulan Rejab, bulan Syakbannya, sebagus-bagusnya kalau tuan-tuan panggil penceramah, bagilah air susu. Sunnah meminum susu. Ustaz minum susu bini? Minum salah pun. Faham Haram tak haram susu bini. Bini minum susu, bini minum susu dia sendiri pun tak haram. Setiap benda yang halal kita makan, maka kita makan, maka tak haram. Kecuali kalau benda itu kita curi. Itu kena faham. Asal hukum dia harus suami meminum susu bini. Harus, boleh minum. Tapi kalau sampai habis, haram. Mana-mana anak nangis. Nak nenek. Anak isap-isap, nak susu, tak ada susu. Mak kata habis, bapak kau bantai. Itu haram. Kena faham tu. Asal hukum dia harus. Dia tak sama melihat perempuan. Melihat perempuan dia harus. Tak haram, tak haram. Boleh tengok. Tapi bila mendatangkan syahwat, maka haram. Kalau tengok perempuan haram, mampus tak boleh kerja, tuan-tuan. Nak pergi pasar tak boleh pergi pasar. Kan nak beli barang tu mana? Mampus tuan-tuan. Bawa kereta, tengok atas. Tuan-tuan, ni hukumnya. Faham Baiklah, tentang qasat ta'arud ta'yin. Betul kata ulama, sebelum kamu nak semayang, aku sambil lupa nak guna air, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Penat ceramah ni, ingat tuan-tuan tak penat? Lama kulu kile, bini marah. Ingat tuan-tuan bini aku tak marah bini aku. Abang si ceramah bila dekat rumah. Aku ceramah ke orang, nanti balik aku kena ceramah. Tuan-tuan. Bini aku bukan seorang, tiga ceramah. Aku sabar je, aku tak tahu. Tapi tu ulama kata kalau bini kau ceramah kat rumah, kau diam, kau anggap bini kau tu macam radio rosak, faham? Radio yang tak ada siaran. Anggap itu, agak dia macam kejap ada, kejap tak ada. Fitrah ni perempuan mana-mana dia suka ceramah. Tuan-tuan, kalau kita dapat bini tak suka ceramah, itu bini bisu tu. Faham? Tuan-tuan. Bagus bini ceramah ni bagus. Sebab apa? Dia hiburan. Hiburan dalam rumah tangga. Tengok dia marah kat anak, bapak kena. Anak dia marah, bye kotor. Bapak balik, ni pun sama. Tak pasal-pasal, bapak kena. Nampak? Tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Biarkan dia marah. Biar. Tapi kalau dah marah teruk sangat, tuan-tuan peluk bini tuan-tuan tu, peluk kuat-kuat, sapu belakang. Bismillah, la haula wala quwata illa billah belakang. Sebab jin duduk tengah-tengah ni. Peluk kuat-kuat sampai dia menjerit, udah! Dia kata, udah, dah elok tu. Faham? Tuan-tuan. Aku itu je buat bini aku. Faham? Bukan senang tuan-tuan. Lepas tu nak nikah ni, nak nikah ni suami kena soleh. Isteri kena solehah. Suami tak boleh tinggi suara dengan bini, tak boleh. Dengar ni abang Sadu. Bak kau jantan tau. Lambat benar. Tak boleh. Sayang, abang nak kau jantan. Boleh? Dia dengar. Iya. Bila sepatutnya bila dua-dua lembut, dia lembut. Tuan-tuan. Isteri pula kalau tinggi suara, bukan haram gugur nafkah pada hari itu. Tak wajib bagi nafkah. Lepas itu, suami ni wajib bagi makan bini satu hari berapa kali, tuan-tuan? Berapa kali satu hari? Banyak benar 3 kali tu. Patutlah berjalan macam penyu dah. 2 kali je. Wajib 2 kali je. Faham ya? Lebih tu harus. Beli baju pula. Baju, jubah, spender, baju dalam semua. Duduk. Setahun wajib 2 kali je. Tuan-tuan. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Lebih tu harus lah. Faham? Tapi tu orang perempuan nampak banyak baju dia. Beg lain. Tudung kalau tudung ikan keli, jubah ikan keli. Tak sama kalau tudung jenahak, jubah jenahak. Tengoklah kalau dia nak siap pergi ke Nuri, tengok berapa lama. Tuan-tuan.
Bukan bini tuan-tuan, bini aku pun sama. Sama. Faham eh? Orang perempuan semua sama tuan-tuan. Suami ni kena banyak sabar. Lepas tu kena banyak zikir. Banyak zikir, banyak selawat, banyak tasbih, baca Quran. Tuan-tuan buka dalam kitab Bidayah Hidayah. Ya? Aku potong-potong ni, ambil solat sikit, ambil ni sikit tuan-tuan. Ya? Apa kata Rasulullah? Apa kata ulama mutabar? Bukan dalam kitab Bidayah Hidayah. Dalam kitab Anak Kunci Syurga. Dia daripada Syekh Abdul Rauf Al-Muttalib. Tak silap aku, Syekh Abdul Rauf Abu Muttalib ke? Daripada Syekh Daud Al-Fatani. Apa kata dia? Apabila kamu belajar dengan Tok Guru, ketaatan kamu semakin bertambah. Itu tanda kamu makin dekat dengan Allah. Kalau kamu belajar dengan Tok Guru, ketaatan kamu makin berkurang, kamu tak beribadah. Itu tanda kamu makin jauh dengan Allah. Tuan-tuan suruh sendiri lah. Ya, belajar untuk guru, macam-macam untuk guru, main sunat, masih malas lagi, datang surau, lambat lagi, ya, imam duk wirid, apa semua, kita malas wirid, pakai serban, malu lagi. Apa malu ke serban? Tuan-tuan, malu ke serban ni? Siapa pakai ni? Siapa pakai serban ni? Bang, siapa pakai serban? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Imam Mahdi pakai serban. Malaikat Allah pakai serban. Nanti Nabi Isa turun, dia pakai serban. Dia pegang dua sayap malaikat turun daripada Arash turun. Pada waktu subuh dia turun. Itu peperangan kubra di antara kafir dan Islam berlaku pada waktu subuh. Sebab pada waktu subuh ramai umat Nabi Muhammad tak boleh bangun sembahyang fardu subuh. Tuan-tuan, pada waktu subuh berlaku peperangan kubra pada waktu subuh. Orang Islam kena sembelih pada waktu subuh. Tuan-tuan, ya. Tentera Dajjal ni adalah. Tuan-tuan tengok, Libya, Mesir, Iraq, Iran, ya, Mesir semualah. Kawasan tanah Arab, Yaman, semua tengah perang. Pasal apa tengah perang? Dalam hadis sebut, apabila negara-negara Arab mereka berperang, mereka tak sedar. Tentera Dajjal dan Dajjal melalui depan di negeri mereka tak sedar. Itu tiba-tiba Dajjal sampai di depan bumi Madinah. Tuan-tuan, dalam hadis sebut itu. Ya? Tuan-tuan. Lagi itu bab sunnah. Tuan tengok sendiri. Mesir, Libya, Iran, Iraq, kecuali Yaman je, tuan-tuan. Dua orang semayang, tuan tengok, mana ada pakai kopiah? Sebab apa tak pakai kopiah? Ni Nabi cakap lah. Siapa akhir zaman hidupkan satu sunnah dapat pahala 100 mati syahid. Lepas itu pakai kopiah, jangan malu, tuan-tuan. Ya? Pergi kedai pun pakai kopiah. Janganlah kata orang pakai kopiah ni, orang perempuan tak suka. Aku nampak pakai serban ambil dua. 3 orang suka. Itu baru nak telefon ni. Ustaz, saya nak tawar diri jadi isi ustaz boleh? Aku kata nanti, aduh, nak jaga 3 ni susah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, nanti kau bagi nombor telefon. Ya? Tuan-tuan. Baiklah tentang solat, tuan-tuan. Dah 24 minit. Kita 1 jam berhenti. Sebab pembayaran 1 jam sahaja. Ya? Tuan-tuan. Aku ceramah, aku tak minta duit. Tuan-tuan dengar baik. Tuan-tuan nak bagi. Tak nak bagi, udah. Elok bagi. Itu. Ya? Tuan-tuan. Tuan-tuan bagi banyak, aku ambil. Bagi sikit, aku ambil. Tak bagi, aku tak telefon. Tuan-tuan jangan risau. Malam ni tuan tak bagi, aku tak telefon. Jangan risau. Ya? Sebab guru aku dah pesan dah. Bapak aku pesan dah. Nanti bila kau besar, kau buat kerja Nabi, kau jangan jual agama Allah dengan RM1. Kalau kau jual agama Allah dengan RM1, aku tak mengaku kau anak murid aku. Tuan-tuan. Ya? Baiklah tentang solat, tuan-tuan. Ya? Kau solat ta'arak tayin. Lepas tu nak niat ni. Lepas tu sebelum semayang, tuan-tuan kena pakai sugi. Pakai mak, pakai akak, ada kain sugi tak? Ginju ada ginju. Ginju ada, kain sugi tak ada. Ada kain sugi, tuan-tuan. Berapa orang yang ada? Boleh bilang, tuan-tuan. 2-3 orang yang ada. Yang lain rokok dia. So Nabi dalam poket dia ada 3 benda. Tak pernah tak ada. Kain sugi, minyak wangi, sikat. Ini Nabi. Nabi orang dia cantik, tuan-tuan. Cantik sangat. Tuan-tuan tengok sendiri. Allah Muhammad. Kenapa tak tahu nama Nabi Adam? Tak tahu nama Nabi Sulaiman. Nama tak tahu nama Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi yang lain. Dia manusia luar biasa. Faham? Tengok sendiri ya. Semasa di Masjidil Aqsa, Nabi Isra al-Mi'raj, dia sembahyang subuh, dia jadi imam. Nabi-Nabi yang lain 124,000 Nabi, Rasul menjadi makmum. Inilah hebatnya Nabi. Faham? Ya? Contoh. Pada zaman Nabi Ilyas adalah manusia yang paling cantik. Suara yang paling sedap. Dia yang paling terbaik. Pada zaman Nabi Musa pun macam tu juga. Pada zaman Nabi Sulaiman macam tu juga. Tapi apabila munculnya Rasulullah di antara 124,000 Nabi, ada suara sedap,
Ada mereka cantik, mereka ni kacak, macam-macam lah. Semua tak boleh lawan Nabi. Ini kelebihan Rasulullah, tuan-tuan. Ya? Kita ni beruntung. Umat Nabi Muhammad beruntung. Nabi cakap apa? Sesiapa yang selawat dekat aku, sekali. Allah memberikan dia 10 rahmat. Sesiapa selawat dekat aku 10 kali, Allah memberikan 100 rahmat kepadanya. Sesiapa berselawat dekat aku 100 kali, Allah memberikan dia 1000 rahmat. Sesiapa selawat dekat aku setiap hari 1000 kali, nanti dia berlaga bahu dengan aku depan pintu syurga Allah. Tuan-tuan, ya. Setiap hari jangan lupa selawat. Bukan susah pun. Tak dapat selawat Hijriyah, tak dapat selawat Badawi, selawat Azamiyah, selawat Al-Fatih, selawat yang panjang-panjang. Selawat Nabi ni ya. Tasbih aku dengan kita. Ya. Tenang ya. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai duduk. Lepas tu kena datang surau kena awal. Bila awal kita berkumpul amal soleh. Tuan-tuan, ya. Bila dalam kubur tak boleh buat apa, tuan-tuan. Ya. Baiklah tentang solat. Betul. Dah setengah jam. Banyak betul. Kalau batuk dalam semayang, jaga betul ya batuk ni. Batuk ni, dia kalau saja-saja, solat batal. Kalau batuk ni, dia bukan penyakit. Ya. Masuk sengaja, sebab dalam semayang, tak boleh dikeluarkan selain ayat Al-Quran dengan sengaja, tak boleh. Tak sengaja, dia dimaafkan. Kecuali sakit. Tu. Berapa kalimat tu? 4 kalimat. Dia dalam kitab sebut, bila kita baca Fatihah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebut Alham tu, disangkut. Kata ulama, tu relax ya. Cuba. Kalau tak boleh, baru dibenarkan. Benar. Sikit je. Bukan. Tak boleh. Faham ya? Ini orang nak kencing, faham? Itu dah faham tu. Ya, apa itu kalau batuk, kata ulama kalau dia berpenyakit maka dimaafkan. Ni dalam bab solat, tuan-tuan, ya. Itu yang fawailul lil musallin, cilaka bagi orang semayang, sebab dalam solat ni kadang dia tak jaga bab batuk. Kadang tak jaga tentang pergerakan. Kadang tak jaga tentang tumakninah. Kita tengok pada bulan Ramadan, tengok kadang orang semayang tarawih laju, tuan-tuan. Ya, kadang gimana je? Nun semayang mana? Kenapa tak semayang ini? Sini baca panjang. Sana kuliah kulhu. Semayang mana? Pada bulan Ramadan. Ingat tuan-tuan. Semayang sunat tarawih dia sunat. Belajar sunat tarawih dia wajib. Itu satu. Yang keduanya, semayang qada, semayang fardu yang kita tinggal berpuluhan tahun, wajib kita qada. Kalau semayang sunat tarawih kita sibuk pulun aja semayang. Semayang ganti tak diganti, maka haram. Kena hati-hati tu tuan-tuan. Masa kita derak, dia setan dia toyol-toyol dulu tuan-tuan. Ya. Duk randuk sana, duk randuk sini. Ya tuan-tuan, sekarang ni untung. Tuan-tuan Allah pilih kita duduk dekat masjid, dekat surau. Tuan-tuan, dulu mana dapat. Duk kedai kopi, duk main carom. Ya. Bini duk panggil, bang balik lah. Nanti lah. Aku sibuk aja lah. Ya. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan, orang lain. Ya. Tuan-tuan jangan terasa. Faham ya. Baiklah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Bila kita dengar tok guru ceramah, ni sakit ni. Sakit telinga. Siapa panggil ustaz sakit telinga. Tu tanda banyak dosa telinga. Ya, bukan banyak telinga, dosa telinga banyak. Ya. Duk dengar ceramah, hati sakit ni. Sakit hati, ya. Banyak dosa tuan-tuan. Lepas tu nak semayang, tuan-tuan tengok. Ini baru tak masuk lagi ni. Tuan-tuan tak masuk tak masuk tuan-tuan. Nak semayang, kenapa kita berwuduk? Tanya pakat mak, pakat akak. Nak semayang, kenapa berwuduk? Kita mandi, bersih tak? Pakai sempu, beruk gigi, mandi. Kita mandi, kalau kita tak ada wuduk, tak boleh semayang. Kita ambil wuduk, kita tak mandi, kita boleh semayang. Kan dalam hadis, at-tuhuru miftahus solah. Kesucian kunci bagi semayang. Kenapa nak semayang? Syarat kena berwuduk. Sebab apa? Bersihkan batin. Jangan tembak-tembak. Ya? Sebab sebelum kita nak semayang, kita kena bertaubat. Itu bila kita basuh muka, gugur dosa-dosa muka ni.
Gugur dosa-dosa mata ni. Gugur dosa-dosa hidung ni. Faham ya? Tu yang bila kita nak semayang, kita kena taubat. Faham? Kena bersih ya. Anggota kena bersih. Nak menghadap Allah ni. Faham? Nak menghadap Allah. Allah ni, raja segala raja. Betul nak minta apa-apa dalam semayang. Tengah sujud tu, tengah berdiri tu, minta lah. Ya Allah, aku ni nak kahwin lagi. Kau lembutkanlah hati biniku. Minta lah semayang, minta. Tuan-tuan, tak percaya tuan buat. Untuk minggu depan kahwin tu lagi. Faham ya? Tuan-tuan. Ni dalam semua nak kahwin lebih. Semua ada hati, semua nak kahwin lebih. Orang lelaki membohong tak nak kahwin lebih, tuan-tuan. Mesti dia tak nak kebohong. Tapi dengan bini, Allah penakut. Faham ya, tuan-tuan? Haram takut bini. Haram. Haram tak takut bini. Mampu tuan. Haram takut bini. Haram tak takut bini. Haram yang takut bini ni kalau bini buka aurat, bini tak semayang, bini buat benda haram, bini mengumpat, suami ni takut nak tegur. Haram, berdosa. Suami dayus. Yang kedua, haram tak takut bini. Bini datang gila je, datang syekh je, pegang cangkul, pegang parang, abang tak takut. Abang tak takut, mampus kena pakuk. Faham? Tu kena faham. Betul isteri ni haram tinggi suara dengan suami. Pada ketika jatuh harus dia tinggi suara. Pada ketika suaminya pekak. Faham? Boleh jarit dengan suami dia. Faham ya? Boleh jarit. Boleh pekak tak dengar, harus dia jarit. Faham ya? Baiklah tentang solat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan risau. Satu jam aku berhenti ya. Aku jauh tuan-tuan. Datang ini bukan dekat. Faham ya? Dengan hujan dia, dengan jam dia, tuan-tuan. Aku datang seorang biasa anak aku bawa. Ini anak aku tak bawa. Kadang-kadang bini aku escort, bini aku tak escort, lalu aku seorang. Saya ngantuk tidur tepi layak. Besok nak cakap mahal kelang lah. Selasa nak cabut Terengganu, tuan-tuan ya. Ni buat kerja Nabi begini ya, tuan-tuan ya. Tidur tak tentu hala, makan tak tentu hala. Orang tak suka. Tengok Nabi. Tahu bukan tuan-tuan tengok Nabi. Nabi ni naik unta. Naik unta, orang cucuk unta dia, jatuh. Orang tarik baju Nabi, koyak baju Nabi, koyak. Ustaz sekarang ceramah. Lepas ceramah, dah apa? Ni Al-Fulusi. Maksud lain tak? Tu ustaz sekarang sedap ceramah. Faham? Lepas tu ajak makan. Tu ustaz sekarang puruk-puruk-puruk. Hadis. Nabi cakap apa? Akhir zaman, ahli-ahli ilmu, perut dia besar-besar. Ahli penuntut ilmu, semua perut besar-besar. Perut besar-besar. Sebab apa? Banyak tai. Nabi punya perut, tengok. Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Nabi punya perut dan dada sama. Dia seperti ketulan tisu tu kita gulung-gulung. Itu tandanya perut Nabi ni ada ketak-ketak. Ni perut Nabi. Dia suka berkuda. Nabi. Nabi hebat. Dekat perut dia, dia ikat satu serban, dia letak batu. Tak batu ni. Ni Nabi. Kita, tuan-tuan, ikat tali pinggang, tak dapat pin dia. Tuan-tuan, bagi kita banyak makan. Tuan-tuan, baiklah tuan-tuan. Tentang solat ni. Mana yang sempat je. Aku terang mana sempat je. Ya, tuan-tuan. Mana yang sempat je. Aku ngajar ni memang tak takut orang. Pernah aku ngajar orang tak balik meja ni. Pong punya. Duduk depan ni. Ya, duduk depan ni. Itu bunyi apa? Suruh berhenti ke apa? Bukan? Azan. Azan. Ni, ingat bunyi suruh berhenti. Ya. Kisah aku ngajar orang tak balik meja dekat Selangor. Duduk depan ni pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih. Tiba dia terbalik meja aku. Pong, aku tengah ngajar kitab Muhimmah. Habis basah. Ustaz. Kenapa Ustaz? Kata orang perempuan masuk neraka. Saya pembela wanita dekat negara ni. No. Pak Imam pengurusi menarik orang tu lah. Dia rapat kat aku, dia orang tangkap grip, baru keluar. Lepas tu Pak Imam dia hantar dia. Jahat ke Pak Imam ni? Hantar. Aku terus ceramah. Habis ceramah aku tanya, mana orang tadi? Dah bawa balik polis Ustaz? Orang gila. Orang gila pun belajar tuan. Orang tak gila tak nak belajar tuan ya. Ibarat hukum gila kena belajar. Dia gila sebab minum air daun ketum. Dia gila sebab dadah. Dia gila sebab bantai arak. Orang macam ni akan diazab, akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Orang yang gila keturunan, gila penyakit, dia di dalam keampunan Allah. Tuan-tuan, itu jangan minta doa jadi orang gila. Minta jadi orang gila maka haram, tak boleh. Ya Allah, bini saya marah. Ya Allah, jadi aku orang gila, ya Allah. Haram, tak boleh. Tuan-tuan.
Baiklah, tentang sembahyang ni. Ni berdiri ni, ya. Nah. Aku kalau ngajar macam-macam style. Tuan-tuan. Itu pembayaran kena lebih, ya. Tu. Tanya risau lah, takut no aku minta duit lah. Allah. Tapi bukan orang tak ada duit, semua orang kaya-kaya ni. Ya. Tengoklah kereta mahal. Orang perempuan tu, gelang besar-besar. Gelang tu aku dapat tabung. Kalau tak buat duit, masuk gelang tu. Boleh? Mampus itu kat keperangan tuan-tuan. Ya. Aku sama di Terengganu, aku cakap, akak, siapa tak buat duit? Siapa tak buat duit? Masuk ke Bang Kemas. Masuk Bang Kemas, tuan-tuan. Ya. Jolok-jolok jatuh. Tak tahulah sini kalau jolok jatuh tak jatuh, tuan-tuan. Ya. Bayang ni, kaki ni kena loroi. Dia jangan lebih sejengkal. Kita tak ada semayang macam ni. Abang kawasan. Ya. Ni bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi macam ni. Sejengkal. Ni perut, dada, semua kiblat. Ya. Mata. Lepas tu sunatnya, jadah ni sunat putih. Hijau sunat juga. Dia kena satu warna. Kalau hijau, hijau je. Ya. Kalau biru, biru je. Kalau putih, putih je. Kena satu warna. Sama juga kita pakai baju. Kalau nak kopiah, ya, tengok aku berapa warna ni. Faham, ya? Tak dapatlah sunnah dah. Faham, ya? Tuan-tuan. Tapi pahala segi sunnah dapat. Tapi pahala tentang dia punya warna tak dapat. Kenapa ulama suruh sejadah putih? Agar kita ingat mati. Allahu Akbar. Tengok jadah putih. Ingat mati. Nanti aku mati ni. Kain putih ni lah. Balu aku. Macam mana dah aku nanti. Ingatlah. Faham. Kalau warna hijau ke warna lain. Kalau warna oranye ke. Campur-campur. Allahu Akbar. Lah, warna oranye ni. Nanti nak raya cak kereta warna ni. Hono juga tukar langsi warna ni. Bagus ni. Dia makruh. Faham. Ya. Lepas tu dalam hukum fiqh. Kalau benda-benda ni ada semua ni. Dia hukumnya makruh. Sebab apa dia kacau kena semayang? Kacau kena semayang. Dia bukan haram. Faham? Tak haram. Ya? Tengah-tengah semayang. Tengok tu. Tu ada tu. CCTV tu kan. Allahu Akbar. Dia betul-betul kat muka aku ni. Ya? Tuan-tuan. Sebab tu kalau CCTV. Kalau tempat perempuan. Seboleh-boleh jangan taruh. Seboleh-boleh jangan taruh tempat perempuan. Sebab orang perempuan nak buka baju. Orang perempuan nak buka sepeda. Ya? Orang perempuan nak buka tudung. Ya, lepas aku pesan bini aku dah. Kalau kau masuk, ayang kalau masuk ke, aku kadang ada panggil ayang, ada kena panggil banyak namanya, faham ya. Masuk tempat semayang perempuan, hati-hati, tengok kamera dulu, tengok CCTV. Kalau ada, ambil kain, tutup. Takut nanti kan ayang buka aurat, dia orang nampak. Orang seorang masjid ni kadang bukan boleh percaya sangat, aku cakap itu. Ya. Kadang orang nak balik, malam-malam dia tengok. Hui, bosor dah tu. Tuan-tuan. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Syaitan ni dia jahat. Kita tak jahat tuan-tuan. Jahat syaitan ni tuan-tuan. Jahat. Kerja dia ni nak menaga kita. Itu kerja dia tuan-tuan. Ya. Suami isteri bergaduh, adik-beradik bergaduh tuan-tuan. Kan dalam hadis sebut, dunia mata ulul qurur. Dunia itu tipu daya. Tuan-tuan tengoklah surah masjid orang tak datang. Sebab apa? Sebab dunia. Tuan-tuan, kalam Sayyidina Ali pula apa kata dia? Dunia darul amal. Dunia ini tempat beramal. Tuan-tuan, ya, kumpul masalah. Betul dalam syurga Allah tuan-tuan. Dalam syurga ni tak ada semayang. Dalam syurga Allah ni tak ada susah payah macam ni. Dalam syurga Allah bersenang lenang. Kita masuk syurga je, Allah bagi minuman, Allah bagi hidangan memakan hati ikan. Hati ikan yang cukup sedap dimakan oleh hamba Allah dalam syurga Allah. Dalam syurga ni. Tapi penduduk syurga tak ramai. Tak ramai penduduk syurga. Satu orang penduduk syurga, 999 penduduk neraka. Paling ramai penduduk neraka ni orang perempuan. Kenapa orang perempuan paling ramai? Dia banyak murtad ya? Bukan. Kenapa? Sebab orang perempuan banyak dia dalam neraka sebab dia kufur nikmat. Tengok kadang suami dah beli gelang. Oh no, ayo nak gelang lagi sini. Nampak? Dah dapat kanan nak kiri pula. Kadang beli pecah air 2 pintu, nak 3 pintu, nak 3 pintu, bagi sebiji pun tahu, ya. Tak cukup tuan-tuan, ya. Dalam kitab sebut dia panggil al-ananah. Perempuan yang menyusahkan suaminya. Faham, ya. Lepas tu kan tengok ada tengok orang perempuan tahu timun. Pernah nampak orang perempuan tahu timun? Kadang orang lelaki pun tahu timun, tuan-tuan. Baik tahu duk yang tahu, faham eh? Duk taruh timun, duk ni, taruh ubat mengelupeh ni, sebenarnya bukan zaman kita ni. Zaman Nabi dah ada dah. Nabi cakap apa? Orang perempuan yang bercantik-cantikkan tubuhnya, yang mencantik-cantikkan pipinya, bukan untuk suaminya, untuk orang lain, lelaki lain atau untuk kawan-kawannya. Dia adalah perempuan bakaran api neraka Allah.
Oh, nampak? Tuan-tuan tengok sendiri ya, kalau keluar nampak. Sini cat. Sini cat. Ni merah lah. Macam bentuk ayam merah. Ini mata ni macam lampu traffic. Buka hijau, tutup merah. Buka hijau, tutup merah. Ya. Itu mata je tuan-tuan. Ya. Kalau kat rumah, Allah selekeh. Kat rumah kadang pernah tengok tak orang perempuan kalau kat rumah kerja-kerja tengok cermin. Kerja tengok cermin, kejap betul rambut. Mana ada? Kalau kat luar kemain. Kejap betul tudung. Kejap betul tudung. Kejap ni. Kejap ni, mata ni. Kalau kat rumah yang sebenarnya sunnah bercantik-cantik dalam rumah untuk memikat suaminya. Tengoklah orang sekarang, kenapa ramai lelaki kat lepak kolam pancing? Kenapa lelaki suka lepak ke dia mamak? Sebab dalam rumah dah tak ada bidadari. Bidadari ada masa malam mengantin baru 3 bulan je bidadari. Lepas tu tak ada bidadari. Lepas tu jadi mak lampir dah tuan-tuan. Mula-mula tengok dalam masa 3 bulan. Minum sama, tidur sama, mandi sama, jalan sama. Nak pergi mana pegang tangan. Makan suap menjelejih tolong lap. Sekarang menjelejih lap senari. Mampus tuan-tuan. Tuan-tuan. Memang suap ni sunnah. Suap ni bukan suami isteri je. Orang lelaki kalau makan bersuap. Nanti kalau ada makan malam ni, pengerusi suap Pak Imam. Dalam hadis sebut, apabila kamu menyuap sahabat kamu, maka gugurlah dosa kamu. Tuan-tuan tengok jemaah tabligh. Sama dia makan, dia suap. Lepas tu kalau tuan-tuan nampak kawan-kawan, jumpa ajak makan. Orang yang ajak orang makan ni pahala besar sangat tuan-tuan. Ni tak ada. Jom makan jom. Minum tau. Makan jangan tarik je. Lebih-lebih jangan. Nampak kedukupnya orang. Faham tuan-tuan. Sama juga kalau ada majlis ilmu buat makan. Mana ada makan tak ada Allah. Kedukupnya orang. Buat makan tuan-tuan. Aku ni musafir ni. Itu kalau tuan-tuan panggil tok guru, panggil ustaz yang musafir. Untung macam mana? Ustaz ni perjalanan 2 marhalah. Bila dia datang dalam musafir, dia balik ni kan. Macam aku balik ni kan. Aku bawa dosa tuan-tuan, bawa. Sampai tengah jalan, malaikat ambil, buang tengah laut. Tuan-tuan, itu untung panggil ustaz-ustaz jauh-jauh. Faham? Lepas itu kalau rumah kita tak didatangi oleh tetamu, ulama kata apa? Kau buatlah air kopi, kau buatlah cekodok, pergi hudang, panggil je dengan sebelah. Haji, mai tak? Ada apa? Mai Ni ada kopi minum. Dah minum kopi dah? Dah makan cekodok dah? Balik. Dia dah lama. Kalau lama kan dia membawang. Faham membawang nanti. Faham? Kita bila tetamu dah masuk tu, kita punya doa diangkat oleh malaikat Allah. Faham? Itu dalam rumah yang tidak masuk oleh malaikat rahmat, rumah yang ada tasawir, rumah yang ada anjing, rumah yang orang yang bergaduh sama isteri, rumah yang ada dalam tu orang yang tak semayang. Tuan-tuan. Baiklah semayang ni. Dah 44 minit, tuan-tuan. 44 minit. Tuan-tuan risau. Pukul 9 aku berhenti. Tengok. Kita tengok kat Mekah. Orang semayang impit-impit. Kita baru sekali buat umrah. Kita marah apa? Marah ni. Semayang impit-impit. Itulah sunnah dia. Semayang ni bahu kena temu bahu. Kalau semayang tak temu bahu, nanti syaitan duduk di tengah ni. Faham? Dia yang kita semayang, dia masuk dalam tubuh. Dia masuk dalam hati. Dia masuk dekat urat. Dia masuk ke darah. Itu kita semayang. Allahu Akbar. Itu sunat pakai kain sugi. Bila pakai kain sugi, mulut kita wangi. Bila mulut kita busuk, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah maki. Mulut busuk ni makan biawak ni. Haram dia ni haram, mulut dia busuk. Dia ganggu orang semayang. Orang ni pun haram sebab maki dia. Lepas tu semayang ni, Nabi suruh pakai sugi. Tuan-tuan buka dalam kitab, dalam Bidayatul Hidayah ada. Nabi cakap apa? Jikalah kayu sugi itu, dia panggil kayu siwak. Jikalah kayu sugi itu tidak memberatkan umatku, maka aku wajib ke atas mereka. Ambil macam tu, tuan-tuan. Tengok tentera-tentera Islam. Dalam satu riwayat mengatakan, sahabat dia tanya, siapa di antara kamu yang malam tadi tak sembahyang tahajud? Siapa di antara kamu yang tidak beramal dengan kayu sugi? Kalau tak ada, duduk tepi. Jangan ikut kami pergi berperang. Tuan-tuan nampak? Hampir macam tu, tuan-tuan. Tengok orang nak mati. Nak mati? Sunat sugi mula ni. Supaya dia boleh sebut La ilaha illallah.
Sebab itu, siapa yang tukang mandi jenazah, siapa yang tukang kapan jenazah, siapa yang tukang gali kubur, kalau ada orang sakit, ulama kata, dan kita Abah Khurmazi pun ada. Tak payahlah kamu pergi ziarah orang sakit tu. Hukumnya makruh. Sebab orang sakit ni ingat, dia datang ni nak ukur bulunya kain kapan. Ini hukum dia. Ya? Dalam hukum kata macam tu. Dia bukan haram, makruh. Bila orang gali kubur datang, orang sakit ni, Allah, orang gali hampir lah, mampus lah. Tuan-tuan, ya. Lepas itu datang rumah orang sakit, ulama bagi tahu, ya, kalau isterinya menghidangkan makanan, kata ulama, tak payahlah makan. Sebab menyinggung bagi orang yang sakit. Ya, kalau nak makan boleh, jangan makan depan dia. Tuan-tuan, ya, menyinggung dia tak boleh makan. Lagi satu, kalau pergi rumah orang sakit, jangan kita cerita tentang keburukan dia. Maksud dia, Man, kau tak datang, Man. Baru ni orang cerita hai kau kat surau, Man. Orang kata, kau ni teruk betul, elok betul kau tak datang, Man. Bila cerita itu menyakiti dia. Ceritalah benda-benda yang baik. Man, kau tak ada di Man, surau sunyi, Man. Kalau kau ada seronok surau. Jadi menyeronokkan dia, memulihkan dia cepat sihat. Faham? Ya? Lepas itu kata ulama, selalulah ziarah orang sakit. Ya, Nabi beritahu dengan Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat. Habis kata cerita tu, masa terhad, tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar. Ini letak bawah dada, atas pusat. Siapa ni? Imam Asy-Syafi'i. Ya, siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Siapa nama Perdana Menteri Malaysia? Tahu, ya. Imam Asy-Syafi'i tak tahu. Faham? Itu tak payah tahu pun tak apa. Faham? Ya? Ingat, siapa umur makin tua, umur makin lanjut, sampai umur 80, umur 60, umur 70, umur 90 lebih. Tak sakit-sakit, Nabi kata, tunggu orang tu azab Allah di negeri akhirat. Sebab itu kalau kita tak sakit, hati-hati ya. Siapa dapat sakit, bersyukur dengan Allah. Sebab siapa dapat sakit, Nabi beritahu, orang itu nak dikefarahkan dosa dia. Tuan-tuan. Untung tuan-tuan dapat kerja manis. Duk darah tinggi, untung. Apa untung orang kerja manis? Malam-malam suka bangun, kuat kencing. Lepas itu tidur balik. Pasal tidur, kencing bangun, sampai tahajud. Kencing tidur balik, kencing tidur balik. Faham ya? Bagus. Kena kerja manis, darah tinggi, bagus. Sakit jantung, Allah nak kifarahkan dosanya. Dalam kitab sebut, apabila dia dikenakan sakit di dunia, maka dikefarahkan dosanya, maka dekat negeri akhirat, ringan azabnya. Tuan-tuan, dekat negeri akhirat berdiri ni, berdiri tegak ni, 50,000 tahun. Tegak ni. Tak ada kursi tak ada. Ada peluh sampai lutut. Ada peluh sampai buku lali, sampai lutut, sampai pinggang, sampai pusat, sampai dada. Ada tenggelam apa? Tengok dosa masing-masing. Semua manusia teranjang. Yang tak teranjang, 3 golongannya. Siapa? Nabi, Rasul, para syuhada dan umat Nabi Muhammad yang hidupnya suka bagi orang baju, bagi orang kain atau bagi dana, orang ni beli baju, beli kain. Duit banyak ni, pergilah hantar dekat sekolah-sekolah hafiz. Jubah banyak dalam almari tu, pergi hantar. Jangan hantar seluruh dah koyak zip dah tak boleh zip, faham? Hantar sekolah aku. Zip tak boleh kancing. Budak tu pakai, Ustaz, terkeluar yang ribet ni, Ustaz. Pelik betul. Kadang spender dah koyak dia hantar. Spender dia tak nak pakai. Kadang stokin dah koyak bawah ni dia hantar. Faham? Ya? Janganlah macam tu. Nak hantar pun ni baik-baik. Faham? Bila hantar tak elok, budak ni dia cakap tak elok. Apa orang ni? Hantar seluruh dah koyak, spender koyak. Teruk betul dia ni. Nyampah betul ya, Mak. Dah kadang orang hantar elok, tuan-tuan. Kalau hantar baju elok-elok. Bagus haji ni. Murah rezeki dia. Panjang umur dia. Nampak tuan-tuan. Ya? Baiklah tentang semayang tuan-tuan. Allahu Akbar. Letak dekat ni, jantung ni. Ini Imam Ar-Rafi'i. Kawan baik Imam Syafi'i. Ya, apa itu semayang. Ni kena ngaji. Tiba-tiba nanti kan tengok orang semayang macam ni. Allahu Akbar. Ni mazhab apa? Ni mazhab Parkinson. Ya. Dia semayang sah tak? Semayang dia sah kalau dia seorang-seorang. Kalau dia jadi imam, tak boleh. Imam dia tak boleh cedera. Dia boleh jadi imam macam ni, kita boleh ikut. Syarat satu surah kena macam ni.
Dan kita ni tu. Imam dia kena sempurna. Bacaan dia tengok. Kalau bacaan, betul kata ulama sebelum qomat, tengok dulu belakang. Belakang ada qori tak? Ya, kalau ada qori, bagi qori dulu. Ya, kalau dia mahir hukum fiqh, dia nombor 2. Yang utama qori. Ni bab solat, tuan-tuan, ya. Bila ada qori, bagi qori. Kalau tak ada qori, macam kita ni semua, tak apa, semua kari. Tahu kari? Bila kari, semua boleh jadi imam. Bila qori ni makhraj dia betul, dia kena jadi imam. Kalau dia tak jadi imam, dia jadi makmum. Kalau orang ni baca salah, dia wajib tegur. Kalau dia tak tegur, bila semayang tu salah, batal, dia kena mufaraqah, tuan-tuan. Kena tahu tentang solat ni. Ya? Solat ni dia berat. Berat apa? Berat nak buat. Tengok semayang subuh, 2 rakaat je. Tengok hari Jumaat, kenapa semayang 2 rakaat? Dia ganti dengan khutbah, 2 khutbah. Itu khutbah ni tak boleh lama. Khutbah pertama dengan khutbah kedua, dia tak boleh lama. Kalau lama, batal khutbah. Kena faham. Khotib tengah baca khutbah, orang main handphone dekat luar, haram. Khotib tengah baca khutbah, orang makan pisang, haram. Khotib tengah baca khutbah, duk berniaga kat luar tu, akad jual beli, tak sah. Kena faham. Nak berniaga, lepas khotib baca khutbah. Nak berniaga, lepas Jumaat, ada sebelum Jumaat. Faham ni? Khotib tengah baca khutbah, duk makan pisang. Yang pelik, malah hari Jumaat, duk sedekah pisang, tak ada buah lain dalam dunia ni. Jumaat depan pisang, minggu depan pisang, tak ada buah durian lah. Manggil hidup, apple hidup, anggur. Tapi dekat Subang ada satu masjid. Datuk ni kalau sedekah, apple, anggur. Apple, anggur, apple, anggur. Dia hantar apple 5 kotak, anggur 5 kotak. Tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan, Jumaat ni hantar sini. Apple semua, boleh? Kuduk-kuduk ni orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya? Satu pendapat ini Imam Hanafi. Allahu Akbar. Ya? Imam Hanbali. Kata pendapat kata macam ni. Ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia. Allah dia angkat ya. Allahu Akbar. Kenapa? Imam Maliki, ya. Allahu Akbar ni. Ini mazhab Penyu. Ni letak kat Angry Bird ni, ya. Ni malas. Sini kalau letak. Ada orang macam ni. Kadang dia tolong rukuk, Allahu Akbar. Subhanallah. Batal ni, batal mayang ni. Sami Allahu liman hamid. Ni tak batal. Tapi Nabi nak buat macam ni, Nabi tak buat macam ni. Kena faham tu. Duduk tahiyat. Ni kalau dalam kitab, dia panggil duduk apa? Dia duduk macam ni, dia panggil duduk apa? Kita panggil duduk tahiyat, duduk tahiyat akhir. Dia panggil duduk apa? Duduk selingkuh? Duduk selimpuh? Itu orang perempuan ada selimpuh. Duduk apa orang ni? Duduk? Duduk apa ni? Ni orang duduk apa ni? Memang tak jauh tu tahiyat lah. Duduk apa? Simpul. Mana simpul? Ya? Ni duduk tawarruk. Duduk merendah diri. Ni. Kalau bagi Imam Asy-Syafi'i, sunat duduk tawarruk. Ni. Hanafi Hanbali, dia duduk macam ni. Dia ni duduk iftirash. Ni iftirash. Ni. Lepas tu kalau dia semayang, dia tak boleh duduk tahiyat ni, tahiyat akhir ni, duduk tawarruk tak boleh. Kadang kaki sakit, perut besar, punggung lebar. Ya. Duduklah macam ni, duduk iftirash. Kalau dia duduk macam ni, nanti ganggu orang sebelah. Dia tak boleh nak balance badan, dia sengit. Sangkut orang sebelah macam sengit. Orang sebelah cakap, oi, bila nak habis sakit lah bodoh. Dia cakap, ya. Satu soft semua sengit ni. Kalau tak boleh, duduk macam ni ya. Duduk macam ni. Senang semayang ni. Dia jangan, maksudnya kita semayang ni, jangan sampai membebankan kita. Ni bab solat ni. Sebab itu semayang atas kursi ni. Dia semayang, bukan, ulama' dia tak panggil semayang atas kursi. Dia dipanggil, berdiri ni dia rukun. Sebab itu bila kita nak rukuk, dia berpindah rukun. Sebab itu antara satu rukun dengan satu rukun, kita kena tahu. Sebab itu bila makmum, dia nak semayang berjemaah dengan imam, jangan sampai tertinggal 3 rukun.
Satu pendapat mengatakan 4 rukun. Bila tertinggal 4 rukun, maka kita tak boleh ikut, kita kena mufarakah. Contoh macam ni. Imam dah habis surah, imam rukuk. Allahu Akbar. Kita duduk baca Fatihah lagi. Imam dah bangun. Sami Allah. Sami'a, bukan sami Allah. Sami'a. Ain. Ya. Dia, ayat Allah ni, dia tak boleh lari. Lari sikit, lari makna. Lepas tu baca surah Ikhlas, bukan kaf, dia qaf. Bila dia baca kul huwallah, maka maknanya makanlah. Kalau dia baca kul huwallah, maknanya katakanlah. Sama juga semayang, bila dia sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka makna dia lari. Makna dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dia panjang dia punya ra tak dimatikan, maknanya Allah itu kompang yang besar. Lepas tu alif tak boleh panjang. Allahu Akbar. Batal. Alif dia pendek, lam panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku azan, aku semayang. Batal. Ya. Dia kena tahu dia punya masa dia. Faham ya? Kena tahu tu. Ya. Tu kaedah. Lepas tu dalam takbiratul ihram dia ada 10 syarat. Dia wajib dengar telinga, wajib dengar. Dia kena bahasa Al-Quran, bahasa Arab ah. Dia tak boleh diajar oleh orang lain. Contoh bini duduk sebelah, ajar suami. Allah. Bini kata salah Allahu Akbar. Allah. Salah tu lu semayang malih ingat. Tak boleh. Orang ajar tak boleh. Dia kena sedari. Lepas tu semayang ni, dia semayang ni wajib belajar. Macam ni. Ya, aku bagi ringkas saja. Dia nak baca Fatihah. Dia baca Fatihah dia rukun. Bila dia nak baca Fatihah, dia tak boleh baca. Ulama kata dia wajib belajar dengan guru mengaji tentang Al-Fatihah. Bila dia dah belajar, dia tak boleh sebut juga. Ulama kata bila sembahyang, dia sebutlah tasbih sebanyak mana, selama mana ayat Al-Fatihah. Tapi syarat dia kena belajar dulu. Dia ni yang belajar. Ya? Tapi dia banyak kaedah tentang solat ni. Ya? Ada nak berhenti lah sikit, nak berhenti. Lagi 2 minit. Banyak batuk kan. Aku tak faham ya, tuan-tuan. Tu banyak batuk, rokok banyak ya. Tu. Nanti bulan Ramadan, kalau dia batuk, keluar kahak, keluar lendir, dia ada 2 pendapat. Apabila memang keluar lendirnya, sebab kita punya kerongkong ni sentiasa ada lendir. Kita telan, tak batal puasa, tak batal solat. Yang membatalkan solat, membatalkan puasa bila kita telan, bila keluar daripada dalam perut. Sebab itu pada bulan Ramadan, jangan banyak berludah. Siapa banyak berludah, maka hukumnya makruh. Bulan Ramadan, air liur boleh telan. Kambung. Simpan daripada pukul 7, ambil pukul 10. Telan. Tak batal puasa. Tapi kalau imam nganga, pengurusi ludah. Puih. Imam telan, batal puasa. Dia kena faham ya. Ni sebab itu hukum fiqh ni ya tuan-tuan. Dia panggil faqih fiqh. Fiqh ni dia makna kefahaman. Dia panggil hukum yang pertama taklifi. Taklifi ni wajib, harus, haram, semualah ya, batal sini. Dia wad'i ni dia ada musyaqqah. Dia ada darurah, dia ada rahsah, dia ada manik. Manik ini cakap Arab, dia panggil tegahan. Mani'ul hukum, tegahan bagi hukum. Mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Sebab itu asal hukum rukuk, dia tak haram. Bukan hukum yang pertama, dia makruh. Sebab dia berbau. Bukan hukum kedua, jatuh haram macam mana? Haram apabila dia isap rukuk, asyik minta duit bini je. Haram lah. Menyusahkan orang lain. Faham? Yang kedua, dia isap rukuk, asyik minta rukuk orang Dia ada rukuk. Orang ni marah sebenarnya tak suka. Asyik minta rukuk aku je. Haram tu. Sebab menyusahkan dia. Dan apabila masuk benda-benda yang haram. Itu kaedah dia. Jangan kita tokok tembak haram je. Bukan hukum yang pertamanya. Babi lain. Babi dia haram mutlak.
Bila dah haram mutlak, diharam lah. Bukan hukum kedua. Dia akan jatuh harus. Boleh tak duduk tepi babi? Boleh tak nak gambar tepi babi? Ya, saja-saja gambar tak boleh, haram. Nak bergambar untuk ambil, untuk apa? Tengok dia sakit apa? Sebab virus dah viral. Boleh dibenarkan. Ni hukum dia. Ni sakit idak apa idak, duduk tepi babi, duduk selfie ni. Mana boleh, faham? Kena belajar hukum fiqh lah. Sama lah jam. Asal hukum, orang lelaki tak boleh pakai jam. Tak boleh. Sebab gelang. Yang boleh pakai gelang ni, orang perempuan je. Orang lelaki boleh pakai 4 gelang . Pertama, gelang haji. Tak tahu kabilah mana, takut sesat. Yang kedua, gelang hospital. Orang tahu katil mana. Yang ketiga, jam. Untuk melihat waktu solat dan waktu kerja. Yang keempat, gari poleh. Itu je, faham ya? Kita kena belajar. Sebab gelang ni kepunyaan orang perempuan. Kepunyaan orang perempuan. Hati-hati sikit, ya. Dan nak habis lah. Dah pukul 9, 1 minit. Cukup lah tuan-tuan. Semua banyak tergantung. Tuan-tuan cari tok guru lain, ustaz lain untuk sambung kuliah ni. Bila sebelum aku tutup, tuan-tuan, tak tahu lagi aku datang sini bila lagi. Tak tahu lagi bila datang. Kuliah aku padat sangat. Pada bulan Ramadan, sebelum buka puasa, jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabbah. Maksudnya kita bertawassul dengan malaikat Allah. Allahumma ya Rabbah. Wahai Tuhan kepada Jibril. Wa ya Rabbah Isra, wa ya Rabbah. Allahumma ya Rabbah Jibril. Wa ya Rabbah Israfil. Wa ya Rabbah Mikail. Wa ya Rabbah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baca doa kan. Siapa baca doa ni? Dia di antara umat Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada api neraka Allah. Sebab setiap petang Ramadan, Allah membebaskan penduduk neraka. Sesiapa yang membaca doa ni, dia kategori yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada petang Ramadan. Dapat tadi tuan-tuan? Dapat? Aku tahu tuan-tuan tak dapat. Pasal aku dah siap tuliskan buku ni. Faham ya? Dan buku ni, kitab ni, banyak amalan. Pada bulan Ramadan, lepas subuh nak baca apa? Lepas isyak nak baca apa? Nak dapat Lailatul Qadar, ada amalan dia. Dapat Lailatul Qadar, ada amalan dia. Tapi ingat, kalau dapat Lailatul Qadar, jangan cerita ke orang. Jangan cerita kat bini. Contoh, malam ni sekarang ni waktu sahur. Malam tadi kita dapat Lailatul Qadar. Bila dapat Lailatul Qadar, jangan cerita kat bini. Dia akan mengundang fitnah. Contoh, tengah-tengah makan sahur, cerita kat bini. Ayang, tadi abang dapat Lailatul Qadar. Abang nak tahu tak? Itu Qadar ni abang seorang dapat ni, orang ni tak dapat. Bini cakap, dapat itu Qadar, tidur telanjang. Itu fitnah. Faham ya? Sebab itu kalau tidur, ni aku nak bagi amalan ni tuan-tuan . Tidur tu jangan tak duduk. Siapa tidur beruduk, dia didamping oleh malaikat. Dan dalam hadis sebut pula, dia punya roh dibenarkan naik ke aras, sujud di aras. Ni kelebihan orang beruduk. Orang tanya, Ustaz, kalau kita sentuh bini, batal tak? Batal. Nak ambil uduk lagi tak? Tak payah. Ambil sentuh batal sampai pagi. Tak tidur. Tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, kalau siapa ada mimpi yang tak baik. Dan siapa dulu tak pandai baran, sekarang suka pandai baran. Kadang suka mengamuk-ngamuk, kadang suka pandai baran. Itu tanda kata ulama, dia sudah mula nak didamping oleh makhluk halus. Siapa pula malam tak boleh tidur, tak tenteram, itu tanda dia dah mula nak didamping makhluk halus. Tapi dia belum dapat lagi mula nak didamping. Betul kalau tidur, ada mimpi ular, ada mimpi terjun bangunan, mimpi aksiden, mimpi menerima baby, mimpi-mimpi yang menakutkan. Semua daripada syaitan. Macam mana nak buat? Kata ulama, bangun di tempat tidur dulu, bangun, baca surah An-Nas. Baca surah An-Nas, baca betul-betul, ludah belah kaki dulu. Boleh. Tapi sebelum ludah, tengok bini dulu. Jangan nak main ludah. Syarat je bukan yang kahak. Boleh. Bini tidur nganga. Tak bocor . Ingat atak bocor pada kahak suami dia. Faham ya? Betul dalam solat, kalau ingus meleleh, boleh sedut. Ulama kata tak batal solat. Dia bila contoh semayang, ingus ada sikit. Boleh. Ya, solat tak batal. Puasa pun tak batal. Apabila yang batal ni, dia sedut dengan kuasanya. Maksudnya ni, bila ingus ada dia sedut.
Tu betul. Betul boleh ada ingus, meleleh, jangan bos tengah semayang. Kena orang sebelah, faham? Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang sebelah melekat sini. Datang apa ni? Tuan-tuan. Lepas tu dalam semayang, jaga sungguh semayang ni. Lepas tu semayang ni, Nabi suruh kita pakai kain ridak ni untuk ni. Lelap, tuan-tuan. Lepas tu kalau jadi imam, kalau letak telefon dekat poket ni, kalau pakai mikrofon letak sini, kalau tiba-tiba tengah semayang, orang telefon, dia bunyi, biar je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang telefon. Satu taman guna ustaz. Tak payah cari tekan-tekan. Nanti kalau cari tekan-tekan, dia tukar dengan lagu lain kan. RM1, RM2. Kacau nanti. Biar je. Dia tak haram. Dia haram ni bila kita tengok pada niat kita. Baiklah ni pada bulan Ramadan, jangan lupa baca doa tu. Dan doa ni, tak silap muka surat 7. Dalam ni macam-macam amalan. Lagi satu, aku dah buat minyak kasturi kijang. Aku ceramah mana-mana, aku buat minyak ni. Minyak ni banyak kelebihan. Ni ada dalam hadis Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Daripada Syekh Ibn Hajar. Minyak kasturi kijang ni, apa kelebihannya? Siapa kalau dia hidup, taruh sini dia hidup. Dia suka minyak ni. Itu tanda dalam tubuh dia tak banyak jin. Yang kedua, kalau dia selalu hidup, dia membuang sifat pandai-baran. Dia jadi orang yang tak pandai-baran. Kalau anak, isteri, ahli keluarga, kalau kena gangguan, senangnya. Kalau menangis malam ke apa ke, siapa kat sini? Siapa kat, semua kat sendi-sendi. Lepas tu bagi dia cium. Anak aku baru dapat anak. Dah 5 bulan. Kadang aku memang standby minyak ni kat rumah. Kalau nangis, bina aku sapu. Ni kelebihan kasturi kijang. Dan pula kalau budak-budak apa Quran, anak dah belajar universiti ke, bagi dia selalu hidup. Dia dalam hadis sebut, dia mencerdikkan akal. Mencerdikkan akal dan untuk dia menghafal ni mudah. Ni kelebihan kasturi kijang. Contoh dalam rumah, ada nampak apa-apa ada gangguan. Senang je, ambil air zam-zam atau air biasa yang boleh spray tu, buka ni, masuk sebelah titik. Dah masuk, goncang spray rumah. Kalau bilik tu rasa tenang, dia tak tenang, spray yang bilik. Itu baru ni di Genting Highland, ada seorang mamat, kedai dia, kena sihir. Jumpa aku, Ustaz tolong. Aku minta dengan Allah, kita usik ikhtiar. Gitu. Taruh dalam air ni, dia ambil minyak kasturi, spray dalam kedai. Spray kat meja makan ni tak spray pakai air sabun, spray pakai kasturi kijang dengan air. Alhamdulillah, kedai dia maju lah. Bila maju, tu masalah. Tak nak telefon aku dah. Faham bila kena sihir, telefon aku. Bila dah maju pun tak tahu. Kadang masalah selalu orang macam tu lah. Tuan-tuan. Bila sebelum aku tutup, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kasturi kijang, nak kitab ni, ada kat luar. Di bawah ni ada nombor telefon aku. Kalau tuan-tuan ada nak WhatsApp, bolehlah. Aku tak ada masalah. Aku layan insyaAllah. Aku walaupun tuan-tuan WhatsApp, tak cepat, lambat aku WhatsApp. Cuma kalau WhatsApp bukan-bukan, aku tak layan. Hantar gambar Ustaz, jangan lupa. Ni malam Jumaat. Jangan lupa minum kopi jantan. Itu aku tak layan. Faham? Itu aku tak layan. Faham? Kat luar tu ada mak aku dah bawa madu lebah. Aku dah bawa macam-macam untuk aku jual ni untuk menampung sekolah. Tuan-tuan boleh sambil membeli, sambil menderma. Dan tabung ni pun boleh infak untuk sekolah aku. Kalau tuan-tuan ada lapang, boleh datang sekolah aku. Dulu abang aku pernah ngajar sini. Bapak aku pun pernah ngajar kat Kawasan Ipoh dulu. Soal dia 10, siapa tak kenal. Baiklah, Kawasan cukup sampai ke sini. Jadi minta maaf. Seandainya ayat Quran ada salah, hadis ada tersilap, hukum hakam ada tersalah, minta maaf banyak-banyak. Dan minta maaf ada pangkat bapak, pangkat abang, pangkat adik, pangkat mak. Maklumlah, bila mengajar ni, kadang ada tersasar. Maka minta maaf banyak-banyak. Aku dah minta maaf. Tuan-tuan jangan tak maaf ke budak. Tak ada maaf bagimu. Jangan macam tu. Aku nak minta maaf. Satu lagi. Kalau dekat-dekat pada bulan Ramadan, banyak orang meninggal. Tuan-tuan, macam mana kita nak minta panjang umur? Kerana dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Doa tadi tu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tak baca. Siapa baca doa ni, dia berkat umurnya pada bulan Sya'ban wa ballighna ni umur. Umurnya sampai pada bulan Ramadan. Baca doa ni. Jangan tinggal. Kalau boleh, masa tiap waktu baca doa tu, masukkan doa ni. Sebab dekat-dekat bulan Ramadan, ramai orang mati. Tuan-tuan. Kalau elok mati, elok tuan-tuan dulu. Jangan aku mati dulu. Kalau aku mati dulu, siapa nak ajar? Faham Tuan-tuan jangan risau lah. Mati ni jasad je. Faham Nak tak nak kita pasti mati punya. Kalau tak mati, tak boleh masuk syurga. Syarat nak masuk syurga, dia kena mati. Faham Kalau orang soleh, dia tidurnya isyak, bangunnya subuh.
Macam tu ibaratnya mati. Ya. Baiklah, rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami ini bodoh, pandaikanlah. Kami ini hina, muliakanlah. Kami ini banyak salah, maafkanlah. Kami ini banyak dosa, ampunilah. Kami banyak sakit, Ya Allah, kesembuhkanlah. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami, Kau makbulkanlah. Segala masalah kami, Kau selesaikanlah. Segala urusan kami, Kau permudahkanlah, Ya Allah. Kau bantukanlah kami di dalam husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau rahmatilah dan Kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, dan guru-guru kami, dan semua ahli keluarga kami, Ya Allah. Ada yang sudah meninggal dunia, mereka tinggal di dalam kubur di alam barzah, Ya Allah. Kau luaskanlah kuburnya, Kau terangkanlah kuburnya, Kau masukkanlah mereka di dalam syurga Jannatul Firdaus, Ya Allah. Kami rindukan mereka, kami sayang mereka, Ya Allah. Masukkanlah kami juga di dalam syurga Jannatul Firdaus, Ya Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.